Aib dan juga Saman. Kalau kita tahu media sosial hari ini memang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Siapa saja yang ada ataupun menjadi pengguna media sosial ini, kadang-kadang kita tak terfikir apa yang kita muat naik ataupun komen-komen pandangan kita boleh kadang-kadang membawa kepada unsur fitnah ataupun mengaibkan seseorang. Jadi hari ini kita nak beri kecaknaan ilmu dari sudut perundangan dan juga mungkin dari sudut perspektif Islam sendiri. Betul. Jadi untuk itu, untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan di kiri saya, tak perlu untuk saya kenalkan lagi. Lama tak datang. Betul, lama tak datang tapi masih lagi kekal segak bergaya. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pilih Abdullah, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Ya, terima kasih. Dan juga di ujung sana kita bersama dengan Dr. Muhammad Sobri Elias, Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan ini untuk memberi kefahaman kepada penonton dulu. Bila kita sebut tentang aib ini, ada pelbagai cara sebenarnya, Datuk, yang boleh memungkinkan kita kadang-kadang tanpa niat, kita tak tahu pun benda itu boleh mengaibkan seseorang, menjatuhkan maruah dan reputasi seseorang. Hari ini kita nak berikan penjelasan bagaimana yang boleh kita kategorikan aib yang boleh membawa kepada unsur fitnah ini. Okey. Aib ada dua cara. Okey. Satu, kalau kita excuse me. Kalau kita nak aibkan seseorang tu, kalau kita tulis sesuatu yang tak semestinya kena, maka benda tu boleh jadi fitnah. Melalui penulisan. Betul, melalui penulisan. Baik. So kalau kita tulis contohnya, kita ambil contoh. Ya. Saya tulis sesuatu yang tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku. So maka kalau benda tu tak berlaku, maka benda tu adalah fitnah. So just simple example lah untuk penonton. So saya katakan yang saya katakan pada anak saya, kenapa kamu balik sekolah kamu tak belajar? Itu pun boleh jadi aib. Itu pun boleh jadi fitnah. Tetapi kalau dalam satu keluarga, maka benda tu takkan keluar daripada keluarga tu. Betul. Tetapi kalau kita tulis secara internet, kita tulis, kita mengatakan benda ni tak betul, benda tu tak betul, benda ni tak betul, maka benda tu 100% akan menjadi fitnah. Dan kalau menjadi fitnah, apakah tindakan yang kita boleh ambil? Kita boleh bawa dia ke mahkamah. Saman dia malu. Okey, jadi itu dia sebagai permulaannya. Kita mungkin faham sikitlah ya tentang aib dan juga fitnah ni. Okey, kejap lagi saya nak tanya dekat doktor lah. Mungkin dari sudut perspektif Islam pula selepas ini. Jadi kita sebenarnya baru-baru ini sempatlah juga untuk menemu ramah beberapa orang kan yang berada dekat luar ni berkaitan dengan aib dan juga saman ini. Apa pemahaman mereka tentang perkara ini? Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Aib dan saman merupakan isu yang sering dibincangkan dalam konteks kes-kes libel, terutamanya dalam kes penceraian di Malaysia. Libel yang merujuk kepada fitnah bertulis, bercetak terjadi apabila maklumat palsu disebarkan melalui media sehingga mampu merosakkan reputasi dan privasi seseorang. Apabila salah satu pihak menyebarkan maklumat yang memalukan atau tidak tepat, tindakan saman fitnah boleh diambil. Bila berlaku penceraian kes libel seperti ini, boleh menjejaskan tuntutan hak penjagaan anak dan pembahagian harta sepercarian. Libel yang melibatkan menjatuhkan reputasi orang lah kan. Kalau perkara yang disebarkan tu, contoh macam tak betul, so dia akan efek lah pada reputasi seseorang tu. Terms tu saya tak tahu specifically maksud dia macam mana, tapi generally benda yang dalam mahkamah keputusan lain kat luar bahasa mudahnya spekulat lah. Sesuatu yang buruk seperti memfitnah perkara-perkara yang tidak betul atau betul kepada seseorang sehingga menjejaskan reputasi seseorang. Sebab benda tu dah melibatkan reputasi orang. Jadi kalau tak ambil tindakan apa-apa, senanglah orang nak lepas tangan kan. Patut sebab dia boleh efek reputasi seseorang tu. So kita memang kita patut ambil tindakan lah.
Itu pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan pemahaman mereka berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan ini, libel ataupun aib ini. Aib dan saman ni adalah dua perkara yang berkait rapat. Jadi anda kata kalau kita ni cuba untuk menjatuhkan reputasi maruah seseorang tu, aib tu dikeluarkan secara kata orang tu meluas di platform media sosial masing-masing. Dan kita juga boleh menyaman individu yang mana menyebarkan fitnah ataupun aib ni. Jadi nak tanya kepada Dr. Sobri lah berkenaan dengan dari sudut perspektif Islam pula. Bercakap tentang aib ni. Bila aib ni dibuka, kadang kita ni berada dalam keadaan yang marah dan sebagainya. Perkara itu mungkin terlepas pandang. Dari sudut Islam bagaimana? Diharuskan ke atau macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apabila kita bercakap tentang aib ni, ia sebenarnya salah satu daripada perkara-perkara yang digolongkan oleh para ulama sebagai salah satu maksiat daripada maksiat-maksiat lidah. Dan ia adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam pada hakikatnya. Yakni kita membuka pekung orang yang mana orang tak suka orang lain akses dan tahu tentang perkara tersebut. Tentang perkara ini, baginda SAW sendiri menggalakkan kita agar kita menutup aib manusia sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasul SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yani barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan subhanallahil azim, dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, baginda SAW pernah bersabda, man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Yani mafhum daripada hadis tersebut, baginda SAW memberi panduan kepada kita. Kata baginda, barang siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat ataupun aib aib dia dan pada hari kiamah. Dan barang siapa yang membuka aurat seorang muslim ataupun membuka aib seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sehingga aibnya itu terbongkar. Subhanallahil azim. Jadi dari sudut Islam memang membuka aib ini adalah satu maksiat dan ia adalah satu perkara yang dilarang dalam agama kita. Aib adalah satu maksiat. Iya, betul. Baik. Okey, bila menyentuh tentang aib ini, Datuk, kadang-kadang kita tak boleh nafikan. Kita ni bila ada media sosial, semua kita nak kongsi. Betul. Kisah kebahagiaan rumah tangga kita, kisah kejayaan kita, kekayaan, kemewahan, sehinggakan keperceraian. Dalam situasi ini, bagaimana Datuk melihat kes yang boleh mengaibkan ini kadang-kadang berlaku bukan dalam kalangan mereka yang menjadi pengikut, tapi sesama pasangan itu sendiri, bekas pasangan. Dalam situasi ini bagaimana ia boleh diambil tindakan? Okey. Dia simple aja. Sebab kalau contohnya, kalau dalam satu keluarga mereka happy, tapi kalau diorang keluar daripada golongan keluarga tu, and diorang kalau tak happy, and diorang pergi tulis benda-benda yang tak senonoh, maka dalam keadaan tu ia boleh menjadi fitnah. And bila dia menjadi fitnah tu, apa yang akan berlaku adalah orang yang membaca, iaitu kita tahulah bila dah publish berapa ramai orang akan baca. Bila orang yang membaca tu berfikiran bahawa benda tu tak betul, tak betul. So kalau contohnya lah, seumpama ni, saya katakan pada anak saya, katakan kalau you nak pergi belajar, you pergi belajar. Kalau you tak nak belajar, you duduk rumah. So benda tu tak mengaibkan. Tetapi kalau saya bagi tahu dia, kalau you nak belajar, you kena belajar juga. Itu dah kira memberi amaran kepada anak saya bahawa dia kena belajar. Itu yang menjadi persoalan dia. Datuk, bagaimana pula itu kalau kita lihat dalam situasi keluarga, kan? Keluarga, betul. Mungkin masalah itu kita dapat atasi dalam keluarga. Tetapi katakanlah sebagai seorang pengaruh yang dikenali dan sebagainya, kalau berlaku perkara tak baik dalam keluarga, contoh berlaku perceraian, dan memang kita sesama pasangan kita dah bercakap yang kita dah bersetuju untuk tidak mengaibkan sesiapa, tetapi mungkin selepas setahun atau 2 tahun kita bercakap buruk tentang pasangan kita. Dalam situasi ini bagaimana? Tak ada, benda tu tak betul. Okey. Sebab kalau kita dah ada satu perjanjian, dan maka kalau kita tak hormati perjanjian tu dan kita belakang perjanjian tu kita pergi cerita tentang benda-benda yang tidak elok,
maka benda tu akan menjadi aib dan fitnah. Boleh disaman? Boleh? Walaupun Boleh. tak ada bahan pembuktian yang secukupnya? Tak ada. Yang mustahak tu, sebab kalau ada bahan pembuktian, dia adalah melalui surat khabar. Betul? Surat khabar, press, internet dan sebagainya. Kalau semua bukti-bukti ni ada, memang boleh bawa dia ke mahkamah. Termasuk video? Termasuk video. Oh, lagi-lagi sekarang ni video Video. Okey, baik. Yang mustahak tu video. Bila video ni dah dikeluarkan dan dilihat oleh semua orang, maka benda tu dah 100% menjadi fitnah. Okey. Membuka aib ni turut dikira sebagai suatu umpatan juga boleh dikatakan doktor kan. Tapi apabila mungkin kita ingin membuka aib seseorang itu, kadang-kadang ni kita berada di pihak yang dizalimi. Kan. Jadi kita nak membuktikan bahawa kita tak bersalah. Jadi nak membuktikan kita tak bersalah tu, kita terpaksalah memberikan ayat-ayat yang mungkin dapat memberikan contoh yang bahawa kita berada dalam pihak yang tidak yang berada di pihak yang dizalimi lah kan. Jadi adakah perkara ini dibenarkan dalam Islam? Okey, saya setuju dengan apa yang Tuan sebut tadi, bahawasanya aib itu dalam beberapa keadaan dia boleh menjadi satu bentuk umpatan. Yang ni umpatan ni maksudnya apa? Kita menyebutkan satu perkara yang kita memerihalkan tentang perihal seorang Muslim yang di belakangnya dengan sesuatu yang kalau dia dengar dia tak suka dan kita sebutkan perkara tersebut di belakangnya dan perkara itu memang ada pada diri orang tersebut. Dan para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan di mana aib seseorang itu boleh disebutkan disebabkan ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah apabila seseorang itu dizalimi, maka untuk dia mendapatkan hak dia, dia dibela, maka dia pergi bertemu dengan hakim sebagai contoh dan menyebutkan tentang aib yang berlaku ke atasnya, yang melibatkan orang lain, maka itu dibolehkan. Kemudian keadaan yang lain apabila seseorang itu ingin memohon bantuan daripada orang lain untuk nak menghilangkan sesuatu maksiat yang berlaku di satu tempat. Maka bila dia sendiri tak mampu nak hilangkan maksiat tersebut, maka dia minta tolong orang lain. Maka diceritakan apa yang berlaku dan sudah tentu apa yang diceritakan itu adalah satu aib. Maka dia minta tolong untuk tujuan nak hilangkan maksiat tersebut. Maka itu dibolehkan. Dan di antaranya lagi adalah situasi di mana seseorang itu ingin meminta fatwa. Bila seorang wanita sebagai contoh dianiaya oleh suami, maka dia ingin minta fatwa daripada seorang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diceritakan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang benda yang ditutup. Okey, dibuka kepada alim tersebut, tujuannya adalah untuk minta fatwa. Maka itu juga dibolehkan. Okey, baik. Sekiranya perkara ini berlaku, Datuk, apa agaknya tindakan yang boleh diambil bagi mereka yang telah pun dizalimi? Dizalimi. Mereka, yang pertama tu, mereka boleh mengambil tindakan undang-undang. Okey. Prosedurnya bagaimana? Prosedur dia senang aja. Pergi jumpa lawyer. Okey. Bagi tahu lawyer apa yang berlaku. Lawyer akan membuka fail, dia akan buat kes mengikut apa yang dinyatakan oleh yang dizalimi itu. Itu yang paling mustahak. Sebab contohnya lah, macam seumpama ni, kalau awak dizalimi, awak datang jumpa saya, saya buka fail, saya bawa ke mahkamah. So bila saya bawa ke mahkamah, saya akan melawan kes awak sampai ke akhir. Itu yang paling penting. Okey. Tapi adakah dalam situasi yang melibatkan berlaku dalam keluarga ini, contohlah yang macam saya sebut tadi perceraian, dia boleh memberi kesan kepada hak penjagaan anak-anak? Boleh. Kenapa pula tak boleh memberi kesan kepada hak penjagaan kanak-kanak? Sebab kalau sesuatu statement dikeluarkan mengatakan bahawa ini yang berlaku dan kanak-kanak terlibat, maka kanak-kanak itu mempunyai hak tu, tapi melalui ibu ataupun bapa dia. Itu aja. Melalui ibu ataupun bapa. So untuk bawa perkara ni ke mahkamah syariah, dan bila mereka pergi ke mahkamah syariah dan mereka melawan kes ni, mesti ada tujuan. Tapi kalau bukan mahkamah syariah pun, saya nak bagi tahu satu aja. Bagi kes tuntutan aib dan fitnah, kes-kes seumpama ni boleh difailkan di mahkamah tinggi ataupun mahkamah session. Saya nak bagi tahu. Itu aja. Sebab benda-benda ni penting. Sebab kadang-kadang mereka fikir kalau saya diaibkan, saya kena pergi ke mahkamah syariah. Tidak, itu tak benar. Mereka
terpaksa pergi ke mahkamah juga. Okey, baik. Terima kasih Datuk kerana memberikan penerangan yang cukup jelas berkaitan dengan aib dan juga saman. Juga terima kasih dijaga pada Dr. Muhammad Sobri Ilyas. Jadi maknanya dekat sini kita tidak boleh sewenang-wenangnya nak menyebarkan aib seseorang itu kan. Jadi anda kata kalau anda berkahwin dan juga bercerai, pasangan anda itu membuka aib kita, pihak yang seorang lagi itu tidak harus menyebarkan aib juga. Betul. Ada perbincanganlah dekat situ sebenarnya. Banyak sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan berlakunya aib ini, seperti kata Datuk dan juga doktor tadi, dari segi libel tu sendiri kan. Penulisan anda kadang-kadang nak bagi komen, pandangan, kena fikir dulu sama ada ia boleh membawa tindakan undang-undang ataupun tidak. Dan kalau tak, anda boleh disaman. Betul. Okey, terima kasih kedua-duanya.